Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali kita mulakan kuliah tadabbur kita pada pagi ini tuan-tuan sekalian dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan sekalian kerana pada pagi ini suara di Zoom agak perlahan je. Okey, kejap kita try. Yang lain macam mana tuan-tuan sekalian yang berada di Zoom? Sebab dekat sini alhamdulillah kita ramai dekat sini alhamdulillah tuan-tuan sekalian ya. Tuan-tuan sekalian berada di Zoom, suara saya jelas ke tidak tuan-tuan sekalian setakat ni? Saya cuba sekali lagi ya, saya dekatkan sikit. Jelas. Puan Rahaila Umar, setakat ni macam mana? Jelas. Okey, Puan Basri bin Wahid kata jelas. iPhone pun kata jelas. Okey, baik. Saya harapkan jelas ya tuan-tuan sekalian. Mungkin Puan Rahaila boleh kuatkan volume, lupa nak kuatkan volume ke? So boleh kuatkan volume dulu. Dan okay, baik, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan sekalian. Dan alhamdulillah tuan-tuan sekalian, pada hari ini kita berjumpa pada bulan yang berbeza. Setelah kita berjumpa bulan lepas tuan-tuan sekalian pada bulan Ramadan, kita berjumpa tuan-tuan sekalian dalam keadaan kita berada dalam satu bulan yang sangat barakah, iaitu bulan yang penuh dengan rahmat tuan-tuan sekalian, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Iaitulah tuan-tuan sekalian, bulan ini juga dikenali sebagai bulan Al-Quran, bulan yang memang kita kena perbanyakkan aktiviti Al-Quran, dan kemuliaan bulan ini pun antara faktornya adalah disebabkan oleh Al-Quran itu sendiri. Nah, sebab Al-Quran Ramadan bila disebut tuan-tuan sekalian, syahr Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Ramadan itu Allah perkenalkan terlebih dahulu sebagai bulan yang turun di dalamnya Al-Quran. Pada bulan tersebut turunnya Al-Quran. Nah, kata yang salah satu faktor berkatnya Ramadan adalah kerana Al-Quran. Jadi hari ini kita juga masih lagi meneruskan aktiviti Al-Quran, iaitu tadabbur tuan-tuan sekalian. Tetapi kita di bulan yang berbeza. Tapi adakah ini bermakna habis dah bulan yang kita rasa semangat nak tadabbur Quran? Tak. Ramadan adalah salah satu metod ataupun cara daripada Allah untuk Allah bagi kita momentum, untuk kita dapat terus memacu lagi momentum pada bulan-bulan yang mendatang. So Ramadan yang sebulan ni akan menyebabkan kita lebih menghargai, appreciate apa yang kita baca daripada Quran. Sebab tak dapat nafi nak balik bulan lain tuan-tuan sekalian, kita baca, kita tadabbur, bulan Ramadan lagi banyak. Jadi bila kita dah rasa kemanisan yang kita rasai sepanjang bulan Ramadan, khususnya melibatkan aktiviti Al-Quran, mesti dia akan menyebabkan kita rasa nak lagi. So Ramadan ni ibarat macam dia membuka kita punya semangat. Dia membugar kita punya semangat untuk kita rasa nak lagi. Dan Ramadan tu ibarat macam kita charge balik bateri kita supaya dia punya semangat tu berkekalan sampai bulan-bulan yang mendatang. Itulah antara sebab kenapa Allah hadirkan Ramadan kepada kita semua. Supaya kita dapat rasai mentadabbur Al-Quran dalam bulan turun Al-Quran. Dia macam ni lah tuan-tuan sekalian. Dia beza lah kalau kita bincang topik merdeka pada bulan Januari dengan bincang topik merdeka pada bulan Ogos. Lain tak lain rasa dia? Lain kan? Semangat dia lain. Semangat dia berbeza. Padahal sama je. Topik yang sama. Bincang perkara yang sama. Tapi bila bincang bulan Ogos, topik merdeka tuan-tuan sekalian, dia jadi lain. Dia jadi semangat. Kita rasa terimbau. Zaman-zaman penjajah dulu tuan-tuan sekalian. Zaman-zaman kita mengecapi kemerdekaan. Dia punya semangat lain. Jadi samalah Ramadan, bulan turun Quran. Sebelum Ramadan kita tadabbur dah Quran tuan-tuan sekalian. Tapi masuk Ramadan dia punya semangat lain. Semangat dia lain. Dan mudah-mudahan tuan-tuan sekalian Aidul Fitri yang kita lalui baru ni, tambah-tambah tahun ni tuan-tuan sekalian raya kita mengejut raya terkejut. Saya rasa tuan-tuan sekalian pun mungkin sama macam saya. Malam tu kita dah prepare dah sejadah. Dah pakai face mask dah. Nak pergi dah tuan-tuan sekalian. Nak pergi mana? Nak pergi solat tarawih.
Nak pergi tarawih malam tu. Tapi tuan-puan sekalian, masya-Allah, qadarullah, takdir daripada Allah SWT berlaku. Kita sambut raya tuan-puan sekalian selepas 29 hari kita berpuasa. Tuan-puan sekalian, ini semua bukti. Bukti tuan-puan sekalian nampak? Bukti yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan semulia-mulia makhluk, mulia lagi Allah. Sebesar-besar makhluk, besar lagi Allah. Ramadan kan biasa disebut al-mubarakan, Ramadan yang berkat, Ramadan yang berkat. Tapi seberkat-berkat Ramadan, berkat maha berkat lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Semulia-mulia Ramadan, mulia lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebab tuan-tuan sekalian, bila Allah perintahkan Ramadan tamat dah tempoh kamu untuk tahun ni, tunduk Ramadan kepada Allah yang maha mulia. Sedangkan Ramadan tu mulia dah. Kan? Kalau ikutkan, kalau dia ada gah dia sendiri, tuan-tuan sekalian, dia boleh lawan Tuhan. Tapi tak. Semulia-mulia Ramadan bila Allah kata tamat dah tempoh kamu tahun ni, tamatlah dia. Muncul anak bulan Syawal, nampaklah anak bulan Syawal tuan-tuan sekalian. Nampak tak? So kalau bulan pun boleh tunduk kepada perintah dan apa yang telah Allah qadarkan kepadanya, takdirkan kepadanya, kenapa tidak manusia? Manusia ada petunjuk wahyu. Ada bekalan sunnah yang Nabi Muhammad tinggalkan kepada kita. Patutnya dengan segala bentuk knowledge sebegini tuan-puan sekalian, ilmu sebegini, sepatutnya kita lagi mudah untuk taat dan tunduk pada Allah. Betul tak betul? Kan? Sebab kita mendapat kemuliaan. Kita ni adalah hamba Allah yang sanggup untuk memikul amanah wahyu. Betul tak? Untuk sanggup mempelajari Al-Quranul Karim. Patutnya dengan suluhan wahyu sebegitu, lagi mudah untuk taat. Tak? Tapi tak berlaku begitu. Hamba-hamba Allah yang lain, yang lagi besar, lagi kuat daripada kita, tapi lebih tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni lemah je pun. Tapi yang lemah, makhluk lemah ni berani nak lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi betul lah kata Allah, tujuan Ramadan tu datang. Ramadan ni datang ada 3 tujuan tuan-puan sekalian untuk manusia accomplishkan dia punya mission. Ada 3 mission. Pertama, Allah kata bila datang Ramadan, mission pertama adalah litukmilul iddah, kata Allah. Sempurnakan bilangan puasa pada bulan Ramadan. Iaitu yang ni ramai orang buatlah, insya-Allah. Sempurnakan bilangan puasa, litukmilul iddah. Itu mission pertama bila masuk Ramadan. Mission kedua tuan-puan sekalian, lepas habis Ramadan, Allah tuntut kita buat apa? Walitukabbirullah ala ma hadakum. Membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Yang tu sebab tu pagi raya kita duk takbir kan? Allahu Akbar Allah kan? Takbir lah tu. So dah tercapai belum misi yang kedua ni? Sebab ramai orang boleh alunkan lafaz takbir raya tu, tapi betul-betul tak hati dia bersatu dengan lafaz yang disebutkan. Ataupun tuan-puan sekalian, kita dah, bila kita alunkan takbir raya tu, dalam kepala kita duk fikir benda lain. Kita fikir pasal cepatlah khutbah raya kita habis tahun ni sebab kita nak balik makan ketupat. Tak. Sebab kita nampak ketupat lagi besar kat rumah tu. Ya. Yeah. Jadi adakah masa kita lafazkan takbir raya tu kita betul-betul mengagungkan dan membesarkan Allah semata-mata? Dah. Tama-tama terkejut raya tahun ni tuan-puan sekalian. Pakat duk takbir raya lepas isyak belakang tak. Maghrib tak ada tuan-puan sekalian sebab masa tu tak pengumuman lagi. Kan? Selepas main maghrib tak pengumuman lagi. Tapi lepas isyak tu barulah kita dengar takbir dekat masjid-masjid. Tuan-puan sekalian nak. Tapi tuan-puan sekalian, malam tu apa yang berlaku? Allah lagi besar ke nak duk masak rendang lagi besar masa malam? Tak, sebab kita duk kalut nak masak rendang mana tu? Nak masak rendang, nak cari tupat, nak cari macam-macam, kita duk kalut malam tu tuan-puan sekalian. Nak katanya mission kedua adalah litukabbirullah, membesarkan Allah. Dan mission ketiga tuan-puan sekalian, yang ni yang kita nak tengok sama ada ramai yang tak ramai pas Ramadan. Misi ketiga adalah la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ulama dia 3 mission yang Allah sebutkan tentang Ramadan ni. Pertama, sempurnakan bilangan puasa. Yang kedua tuan-puan sekalian adalah Allah suruh kita mengagungkan, membesarkan Allah, litukabbirullah. Yang ketiga tuan-puan sekalian adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La'allakum tashkurun. Kita bersyukur tak pada Allah? Ramai orang mengeluh, tiba-tiba dah raya. Tapi ada juga yang tak kurang juga tuan-puan sekalian, ada hamba-hamba Allah yang bersyukur atas takdir raya kita tahun ni. Jadi dia bergantung pada kita lah tuan-puan sekalian nak melihat dalam kacamata yang macam mana. Kan? Hari ni kita belajar ada orang duk tangguh-tangguhkan nak qiyamul lail time 10 malam terakhir. Dia kata tak apa, esok ada lagi. Kan? Esok ada lagi. Esok ada lagi tuan-puan sekalian. Tiba-tiba hari yang terakhir tu yang malam tu mengejut tuan-puan sekalian. Dia kata esok ada lagi last tu. Nak habis semangat hari terakhir nak qiyam tuan-puan sekalian. Tiba-tiba raya mengejut.
Dan tuan sekalian nak qiyam di 10 malam terakhir Ramadan. Kan? Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Tak sempat. Kan? Sebab dia kata, boleh lagi ni 10 hari kan ada lagi ni. Ingat ke esok puasa lagi. Sempat lagi nak qiyamul Lail malam ni. Tapi tak jadi apa tuan sekalian. Nak kata begitu. Jadi tuan sekalian, saya nampak alhamdulillah kita masuk bulan Syawal. Quran kita kena teruskan. Kan tuan sekalian. Yang kedua, apa benda yang perkara-perkara baik yang kita buat sepanjang bulan Ramadan, kita usaha untuk istiqamahkan pada bulan. Kalau kita boleh semangat solat sunat, cuba kita istiqamahkan bulan ni. Tak. Kalau kita banyak baca Quran tuan sekalian, kita perbanyakkan juga pada bulan-bulan yang seterusnya. Jangan sekadar Ramadan. Ramadan tu tempat kita recharge saja. Nah, tempat kita nak charge tenaga je, nak charge momentum je. Sepatutnya momentum tu kena melonjak lagi kuat pada bulan-bulan yang mendatang. Sepatutnya begitu. Okey baik. Okey baik. Tanpa buang masa tuan sekalian, jom kita teruskan legasi Ramadan kita. Kita nak tadabbur Quran pada hari ini. Muqaddimah saja 15 minit tuan sekalian. Sekadar kita nak ambil semangatlah into the scene. Aidul Fitri. Saya lupa nak ucap taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita semua yang telah kita usahakan sepanjang Ramadan baru-baru ni. Inilah ucapan terbaik bila kita berjumpa dengan orang di Aidul Fitri, pada hari perayaan Aidul Fitri. Ucapkan, ingatkan balik kepada dia, kita dulu berhempas pulas beribadah pada Allah Ramadan. Maka di hari yang mulia ini, hari kegembiraan kita pada hari ini, janganlah kita melupakan apa yang telah kita sama-sama usahakan pada bulan sebelum. Dan ingatkan dia dengan cara macam mana? Kita doakan supaya apa yang kamu dah buat bulan lepas, taqabbalallah. Mudah-mudahan Allah menerima amal yang kita sama-sama lakukan. Daripada kita puasa, lepas tu kita tarawih, berapa 20 rakaat dekat sini kan? Kan? Tuan sekalian. Nak katanya, kita sama-sama berdoa pada Allah, saya dan kita semua diterima amal kita semua dengan ganjaran yang baiklah insya-Allah daripada Allah. Nak minta kekuatan untuk Allah bagi kita istiqamah, konsisten. Satu doa daripada Quran. Kalau tuan-puan sekalian pernah dengar doa ni, bahkan imam banyak baca doa ni juga tuan-puan sekalian. Dan doa ni juga ada kaitan dengan puasa. Saya rasa saya pernah kongsi juga dekat sini. Tapi tak ingat bila. Iaitu tuan-puan sekalian doa yang dilafazkan oleh tentera-tentera Talut yang sedang berpuasa. Saya letak berpuasa inverted comma. Bukan berpuasa style macam kita, tahan lapar dahaga. Sebab tentera Talut, waktu nak pergi lawan dengan Jalut tuan-puan sekalian, memang seakan-akan ada perintah puasa. Iaitu Talut, dia bagi tahu dekat tentera-tentera dia, Allah bagi ilham dekat aku untuk uji untuk bagi tahu kepada semua tentera-tenteraku yang tentera-tentera aku ni akan diuji dengan sebatang sungai. Tuan-puan sekalian boleh buka surah Al-Baqarah ayat 249. Okey. Ni selingan sikit tuan-puan sekalian yang berada di Zoom. Okey. Sebab kebetulan ada yang bertanya, Ustaz ada tak cara ataupun doa? Ini soalan daripada puan yang ada kat depan ni. Dia tanya, ada tak doa Ustaz yang kita boleh amal, yang doa tu membantu kita untuk mendapat kekuatan konsistenkan, istiqamahkan apa yang kita dah buat tahun Ramadan baru. Okey. Jadi tuan-puan sekalian, kalau kita buka 249 250 surah Al-Baqarah, ada cerita berkenaan dengan Talut melawan Jalut. Talut lawan dengan Jalut. Tuan-puan sekalian. So siapa pihak baik, siapa pihak jahat, tuan-puan sekalian? Talut tu di pihak yang baik, Jalut tu adalah pihak yang jahat. Kalau tuan-puan sekalian dok confuse sangat nama dia dekat-dekat tuan-puan sekalian, satu T satu J. Tuan-puan sekalian ingat Jalut tu, J tu jahat. Lebih kurang macam itulah. Jalut jahat. Okay, so Talut automatiklah jadi tentera yang baik. Okey, baik. Ceritanya adalah Allah sebut dalam ayat yang 249 Al-Baqarah tu, Allah kata berkenaan dengan Talut bagi tahu dekat tentera-tentera dia, innallaha mubtaliikum binahar. Kamu semua wahai tentera-tentera aku, kamu semua akan diuji dengan sebatang sungai. Dia sebut macam tu. Allah ilhamkan dekat Talut, Talut sampaikan dekat tentera dia, kita semua akan diuji dengan sebatang sungai. Gitu. Lalu tuan-puan sekalian, apakah ujiannya? Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum daripada air sungai tersebut, maka dia bukan daripada kalangan tentera-tentera. Bayangkan tuan-puan sekalian, kita ni bila nak pergi berperang, antara benda yang kita bersemangat nak siapkan apa benda? Kuantiti tentera, betul tak? Kita nak ada tentera, batalion tentera yang ramai, betul tak betul? Tapi sekarang ni, tentera-tentera Talut dah bergerak nak pergi melawan Jalut. Cuma Talut bagi tahu tuan-puan sekalian,
tengah-tengah perjalanan nanti, kita semua akan diuji dengan sebatang sungai. Dan apakah yang akan berlaku? Siapa yang minum daripada sungai itu, air sungai itu, dia bukan lagi daripada tentera-tentera. Ibaratnya kat sungai itu apa yang berlaku tuan-puan sekalian? Filter. Seolah-olah akan ada orang yang boleh pergi mara bersama dengan Talut dan ada orang akan stay kat situ. Sebab dah tak layak jadi tentera Talut pada waktu itu. In other words, dalam bahasa lain tuan-puan sekalian, tentera Talut akan ada possibility berkurang dekat sungai itu nanti. Terang? Kita pun kalau kita dekat tentera dekat pasukan tentera Talut agak-agak tuan-puan sekalian, cuba fikir. Tak ada ramai. Sekarang dekat sungai akan berlaku filter, akan ada pengurangan dan tinggal sikit. Nak lawan dengan Jalut rasa cuak tak tuan-puan sekalian? Rasa takut tak nak lawan dengan Jalut? Tak ada ramai. Dah berlaku penapisan dekat sungai ni tuan-puan sekalian, agak-agak dah tinggal sikit, rasa ketar kaki tak? Oi, ketar kaki tuan sekalian. Kita yang ramai tadi pun dah rasa takut-takut sikit, sekarang bilangan tentera berkurang. Okey, baik. Kita teruskan cerita secara ringkas saja. So, bila mana tuan-puan sekalian, Talut bagi tahu siapa yang minum, bukan lagi daripada kalangan tentera aku. Bukankah kita nampak ada persamaan kita dengan Ramadan, kita masa sebelah Ramadan baru ni dengan tentera Talut? Persamaannya adalah kita tak boleh minum juga kan? Sebab tu saya kata berpuasa in inverted comma. Nampak tak? Kita dengan mereka persamaannya adalah kedua-dua tak boleh minum. Seolah-olah sedang berlaku perintah puasa kepada tentera Talut dan kepada kita lah. Kan? So, saya ringkaskan cerita tuan-puan sekalian, walaupun dah diperingatkan sebelum pergerakan kita semua akan diuji dengan sebatang sungai, dan siapa minum bukan lagi daripada kalangan tentera-tentera aku, akhirnya tuan-puan sekalian, apa yang berlaku agak-agak? Ramai minum ke ramai tak minum? Ramai yang minum. Fasyaribu minhu illa qalilan. Ramai yang pakat minum tuan-puan sekalian kecuali sedikit saja yang tak minum. Tuan-puan sekalian nak tahu tak? Salah seorang daripada tentera Talut yang berada dekat dalam batalion tentera tu, salah seorangnya adalah Nabi Daud alaihi salam dalam tentera. Masa tu Nabi Daud tak jadi raja lagi tuan-puan sekalian. Nabi Daud salah seorang tentera Talut pada waktu itu. Sebab tu nanti bila tuan-puan sekalian baca lagi 2-3 ayat lepas tu, tuan-puan sekalian akan tengok siapakah yang bunuh Jalut pada waktu itu. Iaitulah Nabi Daud alaihi salam. Okey, baik. Maka tuan-puan sekalian, mestilah orang-orang yang tinggal sikit tu rasa takut. Maka Allah rakamkan pada ayat 250, ayat selepas itu, waktu mereka diuji dengan perasaan ketakutan, apakah doa mereka? So kalau tuan-puan sekalian tanyakan, lepas puasa ada tak doa Ustaz? Tapi kebetulan tuan-puan sekalian ada cerita pasal orang yang berpuasa dan berdoa dalam ayat. Dan apakah doa mereka dalam ayat 250? Doa tu biasa kita dengar. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Pakat-pakat doa hafal doa ni. Ini doa daripada Quran tuan-puan sekalian. Doa yang sangat berkualiti. Doa yang paling berkualiti adalah doa daripada Al-Quranul Karim. Okay, jom kita bedah sikit doa ni macam mana. Rabbana, Tuhan kami, afrigh alaina, penuhkan kepada kami, ke atas kami, sabran, kesabaran. So nombor 1 diminta oleh tentera Talut, obvious atau puan sekalian. Sebab tentera dah tinggal sikit. Gang dah pakat duk minum belaka dekat air sungai tu. Yang tak minum ni tinggal sikit. Mestilah dia minta pada Allah, ya Allah penuhkan dalam hati kami ni kesabaran. Itu sebab tu nombor 1 dia minta kesabaran tuan-puan sekalian. Sebab tinggal sikit dah sekarang. Nombor 2 tuan-puan sekalian, cuba tengok. Lepas dia minta sabar, dia minta apa nombor 2? Tsabbit aqdamana. Tetapkan pendirian kami. Maka apakah kaitan nombor 2 ni dengan soalan yang ditanya oleh puan tadi? Iaitulah bila puan tanya macam mana ustaz nak istiqamah. Sebab istiqamah ni bergantung kepada kita ditetapkan ketidakpendirian kita pada waktu itu. Apakah yang mengganggu istiqamah tuan-puan sekalian? Yang mengganggu istiqamah adalah pendirian yang berbolak-balik. Betul tak? Sekejap rasa rajin, sekejap rasa malas. Dalam situasi tentera Talut sekarang ni adalah sekejap sabar, sekejap tak sabar. So bila dia minta yang pertama tu minta Allah penuhkan hati mereka dengan kesabaran, mereka pun tahu sabar ni boleh datang kadang-kadang, boleh singgah je. Dan dia boleh pergi begitu sahaja. Nah, so dia minta pada Allah, ya Allah kurniakan kami sabar, tapi jangan kurniakan sekali tu je. Kalau boleh tabbit aqdamana, berikan secara berterusan kesabaran tu kepada kami. Nampak tak? Supaya sabar kami ini bukan untuk ketika ini sahaja. Tapi biarlah sabar kami ini untuk masa-masa depan pun kami masih lagi boleh bersama. Samalah. So kalau kita bulan Ramadan tu puan sekalian, kita boleh baca Quran banyak, boleh tunai solat sunat dengan banyak.
maka minta Allah bagi sabar dulu. Bagi sabar sebab apa tuan-puan sekalian? Sebab apa? Sebab kita dah tengok ramai orang dekat sekeliling kita ni dah tak buat dah solat sunat macam Ramadan baru. Nampak tak? Sama tak? Kalau tadi ramai minum. Sekarang agak-agak ada tak peristiwa ramai minum lepas Ramadan? Ramai. Maksudnya bukan saya kata ramai minum air, tidak. Saya bagi simbolik analogi je. Maksudnya ramai tak yang meninggalkan amal-amal yang mereka buat Ramadan baru ni? Ramai tak yang tinggalkan? Ramai kan? Termasuklah kita yang cakap ni kan? Kan? Ramai yang pakat duk tinggalkan. Maka kalau kita masih lagi nak teruskan apa yang kita buat, minta pada Allah tadi tuan-puan sekalian, kita minta pada Allah, ya Allah bagi aku sabarlah. Di saat aku tengok ramai dah pakat tinggalkan apa yang mereka dah buat dalam Ramadan baru ni, bagi kami sabar ya Allah. Nombor satu. Nombor dua, minta pada Allah benar. Janganlah sabar satu hari, 2 hari je. Bagilah ya Allah sabar ni konsisten berterusan. So dengan cara itulah kita mendapat istiqamah puan. So kalau nak tanya doa kan, inilah doa yang sangat terbaik. Kebetulan persamaan kita dengan mereka adalah kita dua-dua tengah berpuasa. Nampak tak? Itu persamaan kita dengan dia. Dan apakah doa yang ketiga? 250 Al-Baqarah, betul tak? Ada. Walamma barazut Talut, betul tak? Rabbana afrigh alaina sabran. Okey, bantu puan. Surah Al-Baqarah ayat 250. Okey, kita tengok ada yang Tuan Basri tanya dekat sini. Yang sama minum tadi Nabi Daud? Tak. Nabi Daud tak minum, Haji Basri. Nabi Daud yang bunuh Jalut tu, saya sebut tadi. Nabi Daud tak minum. Nabi Daud ni adalah golongan yang beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang telah diperintahkan oleh Talut kepada tentera-tentera dia. Jumpa tak? Tak jumpa? Oh, I see. Kalau 250 tu, Rabbana tu, dekat situ. Okey, baik. Alhamdulillah jumpa Jumpa Dia dekat tengah-tengah tu. Okey. So tuan-puan sekalian, itulah doa dia. So ada dua dah tadi kita bincang. Sabar, minta Allah tetapkan pendirian. Yang kedua yang ketiga tuan-puan sekalian adalah berikan kepada kami kemenangan. Bukankah Aidul Fitri adalah hari kemenangan kepada orang Islam? Kan? So kemenangan yang sebenar tuan-puan sekalian bukanlah bila mana kita sekadar dapat makan dan minum di siang hari. Tapi kemenangan yang sebenar adalah orang yang mampu bersabar dan tetap pendirian istiqamah dengan kebaikan-kebaikan yang dia telah dapat daripada Allah. Itulah dia. Wansurna 'alal qaumil kafirin. So dalam konteks kita tentera Talut ni, wansurna 'alal qaumil kafirin ni bertujuan untuk menang ke atas Jalut lah. Tapi kita tak ada Jalut sekarang di depan mata tuan-puan sekalian. Yang kita berperang sekarang dengan siapa? Hawa nafsu kita. Itulah Jalut versi sekarang. Sekarang tuan-puan sekalian. Kita tak angkat mata pedang. Dah tak ada kita nak pegang dengan siapa tuan-puan sekalian. Kan? So, kita sedang berperang dengan hawa nafsu kita sendiri. Dan nafsulah punca kita ni tak istiqamah dengan perkara-perkara baik yang kita buat sebelum. Maka kita isytiharkan perang tuan-puan sekalian dengan nafsu kita. Maka kita harapkan tuan-puan sekalian minta Allah bagi sabar, bagi kita tetap pendirian, maka kita boleh menang lawan nafsu kita sendiri. Itu wansurna 'alal qaumil kafirin. Tapi nafsu kita tak kafir lah, tuan-puan sekalian tak. Ini contoh saja. So ini antara doa yang boleh diamalkan tuan-puan sekalian. Kebetulan doa yang ma'thur, doa yang berkualiti daripada Al-Quran, mungkin menjawab soalan puan yang bertanya berkenaan dengan apakah doa yang terbaik. Okay? Sebab tampak bersamaan. Dua-dua tengah puasa. So kita ambil doa yang orang yang berpuasa dalam medan jihad pada waktu ini. Okay, baik. Tuan-puan sekalian kena ingat berpuasa dalam cerita Talut tadi tu bukan puasa macam kita. Tapi puasa dalam bentuk tak boleh minum. Dekat situ. Dia macam seolah-olah macam puasa. Okay, baik. Jom kita masuk surah Yasin. Tuan-puan sekalian. Setengah jam muqaddimah lagi. Okey, baik. Tuan-puan sekalian, seperti biasa, saya akan ajak sama-sama kita mulakan dengan isti'adah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semua daripada gangguan syaitan dan iblis insya-Allah. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seingat saya tuan-puan sekalian kita berhenti ayat 55 sebelum ni, betul? Hari ni kita akan sambung ayat 56 kan? Betul tak? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat ke-56 tuan-puan sekalian. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqi'un. Terjemahan, mereka dengan pasangan-pasangan mereka bersukaria di tempat yang teduh sambil duduk berbaring di atas pelamin. Kalau kita baca terjemahanlah. Okey, baik, tuan-puan sekalian.
Ayat 56 ni dia datang selepas ayat 55, yang mana ayat 55 sedang membincangkan berkenaan apakah nikmat yang bakal diterima oleh penghuni syurga. Dan dalam ayat 55 Allah sebutkan bukan sekadar mereka menerima nikmat, kalau sekadar terima tu puan sekalian mungkin sekadar pemberian one off, betul? Sekali bagi je. Tapi Allah SWT bagi tahu penghuni-penghuni syurga nanti nikmat yang mereka terima tu dalam bentuk sibuk menerima. Sebab tu Allah kata fi syughulin fakihun dalam ayat ke-55 tu. Syughul itu bermaksud sibuk. Syughul itu maksudnya apa? Sibuk. Mereka sibuk menerima satu nikmat yang tak putus-putus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dah bincang juga kenapa Allah guna fakihun dekat situ tuan-puan sekalian. Sebab mereka seolah-olah mendapat nikmat dan mendatangkan kepuasan seperti mana gigitan pertama terhadap buah yang sangat disukai oleh mereka. Tuan-puan sekalian perasan, kita pernah bincangkan pada kuliah sebelum ni kan, kenapa asal makanan syurga je Allah sebut buah-buahan. Allah tak sebut chicken chop, Allah tak sebut nasi goreng Pattaya, kan? Allah tak sebut nasi goreng Cina, kan? Kenapa mesti sebut buah-buahan makanan dalam syurga? Siapa tak? Ciptaan Allah. Betul, sebab salah satu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi chicken chop pun ciptaan Allah. Oh, kita masak. Oh, sebab dah dicampur dengan manusia. So kalau kata yang kacuk buah-buah tu, ada juga campur tangan manusia kan? Okey, baik. So kenapa Allah sebut buah? Ingat lagi tak perbincangan kita sesi yang last kali dulu? Kenapa mesti nikmat syurga ni, makanan khususnya Allah sebut tentang buah-buahan? Why? Masih ingat lagi perbincangan kita kuliah lepas? Sebab apa? Ya? Tak ingat dah? Sebabnya tuan-puan sekalian, dalam syurga itu sendiri, lepas antara faktornya lah, selepas penghuni-penghuni syurga minum daripada telaga Kautsar, antara fadilatnya adalah hilang dahaga selama-lamanya. Sekali minum tu hilang dahaga selama-lamanya dan hilang segala kelaparan yang ada dekat perut. So, maksudnya orang yang minum telaga Kautsar, mereka tak akan rasa lapar dan mereka tak akan rasa dahaga. So agak-agak tuan-puan sekalian, bila lapar dah tak ada dekat dalam syurga, masih lagi ke kita craving benda-benda yang kita rasa nak makan yang main dishes tu? Kita boleh makan, cuma dia bukan lagi keutamaan pada waktu itu. So kalaulah kita makan dekat dalam syurga nanti, dia bukan sebab faktor lapar. Dia just faktor macam kita rasa macam nak cuba. Faham tak? Dia beza kalau kita makan sebab lapar dengan beza makan disebabkan kita nak cuba. Kalau kita makan disebabkan lapar, maka kita just lantaklah, kita tengah lapar, kita makan je. So yang tak sedap pun jadi sedap, betul tak? Macam masa Ramadan baru ni. Sebelum Ramadan, tengok air kosong tuan-puan sekalian, tak ada rasa apa pun. Betul tak? Tapi bila time Ramadan, di tengah-tengah hari panas terik tuan-puan sekalian, nampak air kosong sejuk, macam mana kita nampak air kosong pada waktu itu? It's the most delicious drink in the world pada waktu itu. Air yang paling sedap kat dalam dunia. Nampak tak? So ada orang, bila time tengah lapar, makan benda tak sedap pun jadi sedap. Lapar punya pasal. Tapi bila Allah kata dalam syurga nanti, lapar dah tak ada tuan-puan sekalian, so kita makan nanti, memang akan dapat betul-betul adil menilai kesedapan makanan kita makan. Perasan tak? Boleh faham tak? Sebab kalau kita tak lapar, so kita try benda tu. Kita rasa benda tu. So kita akan jadi fair, akan jadi adil. So kalau kita makan time tengah tak lapar tuan-puan sekalian, makan makanan yang sedap, so kita boleh bagi tahu benda yang lebih genuine, lebih jujur tentang makanan tu. Yes, betul. Kita tak dipengaruhi oleh nafsu. So kalau sedap waktu tu memang sedap sungguh lah tuan-puan sekalian. Tapi time tengah lapar, makan benda tak sedap pun kita kata sedap, tak tak? So Allah bagi tahu tak ada rasa lapar dah. Tak ada rasa lapar dah tuan-puan sekalian. So sebab itulah Allah bagi tahu antara makanan yang selalu disebut adalah buah-buahan. Sebab buah-buahan kita makan bukan sebab lapar, betul? Kita makan tu lebih kepada untuk leisure, untuk sekadar apa, snacking. You know snacking? Dia macam snack. So bila snack, dia adalah benda yang kita sekadar makan untuk kita rasa macam nak happy-happy, nak ngunyah. Kita nak kudak-kudak. Istilah dia. Nak kudak-kudak. Lebih kurang macam tu. Tapi bukan bermakna tu sekadar, oh ustaz, nanti saya tak nak lah nanti wagyu steak dekat dalam syurga. Nak juga. Tapi masa tu kita sekadar nak rasa je lah. Sekadar nak rasa saya tuan-puan sekalian. So jangan duk bimbang tuan-puan sekalian. Penggemar nasi goreng Pattaya masih lagi ada nasi goreng Pattaya di syurga. Kan?
Penggemar nasi goreng apa benda tuan sekalian, macam-macam lah sekarang nasi goreng itu semua ada. Tuan sekalian, boleh makan lagi. Cuma Allah sebut tu lebih kepada dia bukan lagi keutamaan. Sebab kita terlalu sibuk untuk rasa puas dengan setiap nikmat yang Allah berikan dekat dalam syurga. You know what? Satisfy kan? Kita rasa puas. Bayangkan tuan sekalian, saya pernah sebutkan sebelum ni kan, macam kita makan buah yang dah lama kita tak makan tapi itu adalah buah favorite kita. Macam mana rasa gigitan pertama buah yang kita lama tak makan? That feeling, musang king sebagai contoh. Kan nak tunggu musim dia kan lama kan. Tuan sekalian musang king. Dapat pula perfect condition punya durian tu. Ada yang puasa 6 kan ini? Takut salah sebut lagi. Habis dah, alhamdulillah. 2 hari lagi. Kan hari ni tak puasa lagi. Sebab dipengaruhi oleh isteri saya. Faktornya sebab ada jamuan makan. Sebab tu tak jadi tu. Dekat office ada jamuan. Macam itulah kita terkalah macam tu. Kalau straight tu dapat sempat lagi habis. Kan? Dia pun kena sambung. Nak katanya bila kita lama tak makan, musangki sebagai contoh kan. Bila durian tu dapat pula perfect condition, kucing tidur, dia punya tu isi tebal, biji kecil. Kan? Pegang pun tenggelam jari dekat dalam dia tuan sekalian tak? So macam mana bila kita masuk? Dah lama tak makan ni, setahun tak makan. Tahun lepas tak makan sebab harga mahal sangat. Contoh, kali ni dapat orang bagi free lepas habis kuliah ni, tuan sekalian ada orang bagi percuma lepas ni. Contoh. Kalau betul-betul pun alhamdulillah tak. Ni contoh dia, kan? Itu tuan sekalian orang bagi, kita makan tuan sekalian. Macam mana gigitan pertama pada waktu itu rasa macam mana? Macam mana kepuasan gigitan pertama pada waktu itu? Lain kan? Kita rasa puas, kita rasa nikmat. Tapi gigitan kedua dah tak sama dah nikmat macam gigitan pertama, betul? The first bite tu is very priceless. Sangat mahal rasanya. So Allah nak bagi tahu setiap saat dan momen kita kat dalam syurga, the feeling, rasa puas tu adalah setiap masa seperti mana gigitan pertama dekat pada buah-buahan tersebut. Kita tak boleh nak repeat dah gigitan pertama, kena tunggu setahun pula lah baru dapat rasa gigitan pertama punya feeling tu. Tapi setiap momen dan saat dalam syurga, dia punya feeling adalah just like the first bite yang kita makan. Itulah rasa dia. On tak on? Best kan? So itulah Allah sebut perkataan fakihun dalam ayat ni. Kan? Kalau baca terjemahan tak nampak, tapi fakihun datang dari perkataan fakihah yang bermaksud buah-buahan. So Allah ganti perkataan senang-senang nikmat itu dengan perkataan fakihun, menggambarkan kepuasan yang dikecapi oleh penghuni syurga adalah seperti mana gigitan pertama buah-buahan yang sangat disukai. Gitu. Okay. So sekarang ni ayat 5-6 baru masuk ayat baru kita nak bincang hari ni. Ayat 5-6 ni pula Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan apa lagi nikmat lain. Kita pasal kena sambung tau, kena sambungkan puzzle yang Allah bawakan dalam ayat ni. Satu, Allah kata kita seolah-olah macam menikmati buah-buahan. Sekarang Allah sebutkan pula dekat mana kita menikmati buah-buahan tu. Dan dengan siapa kita menikmati buah-buahan tu. First kali sebut dengan siapa? So dengan siapa? Dengan azwaj. Dengan pasangan-pasangan. Tuan-tuan sekalian mungkin ini sensitif. Sebab ada setengah-setengah puak-puak feminism ni tuan-tuan sekalian, yang dia agak skeptik dengan ayat 5-6. Kenapa? Sebab Allah sebut dalam ayat ini, hum wa azwajuhum. Allah tak sebut hum wa zaujatuhum, tapi Allah kata azwajuhum. Apakah maksud dia? Apakah beza kalau zaujatuhum dengan azwajuhum? Kalau Allah sebut zaujatuhum, terjemahannya adalah mereka dengan pasangan mereka. Tapi kalau azwajuhum jadi jamak, maksudnya apa? Mereka dengan pasangan-pasangan. Apa beza dia? Satu disebut dengan satu pasangan, satu disebut dengan banyaknya pasangan. Jadi Allah kata penghuni syurga nanti, based on this ayat, bukan saya sebut, based on this ayat, Allah sebut penghuni syurga bukan ada satu pasangan je. Dia akan ada ramai pasangan. Jadi pejuang-pejuang wanita ni kata, apa ni? Menggalakkan macam seolah-olah ramainya pasangan. Tapi itulah nikmat syurga. Allah kata tuan-tuan memang ada lebih daripada satu pasangan. Sebab Allah sebut azwajuhu. Azwaj. Itu ada ramai pasangan. Dan dalam keadaan macam mana? So dengan siapa? Dengan pasangan-pasangan kita. Yang kedua Allah kata dekat mana kita menikmati kepuasan dan kenikmatan itu? Fi zilal. Di bawah teduhan. Tuan-tuan sekalian pernah tak tuan-tuan sekalian rasa tengah panas terik, kita duk kena shower dengan sun dengan matahari, tengah panas tuan-tuan sekalian, kita nampak ada satu pokok yang rindang. Lalu kita berteduh selepas kita menghadapi panas. Apa rasa dia? Rasa dia macam
Nampak tak? Kita lega kan? Kita rasa macam kan, kita nampak pokok tu kita pergi berlari tu puan sekalian, nak pergi berteduh kat bawah pokok yang rendang tersebut. Tapi betul tak? Bila kita dah tengah panas, kita jumpa pokok teduh tu puan sekalian, dia punya rasa sejuk dia tu, Masya Allah. Undescribable. Tak boleh nak describe. Kita rasa macam, rasa macam diteduh. Rasa macam seolah-olah macam kedinginan kita rasai pada waktu itu. So Allah kata nanti di bawah teduhan tu puan sekalian. So ini juga antara dalil yang mengatakan syurga ni memang gambarannya adalah garden. Tahu tak garden? Dia bukannya satu tempat kediaman rumah yang dihiasi dengan istana-istana. Ada juga dalam syurga. Tapi basically kita akan hidup dekat seolah-olah macam ada satu taman rekreasi. Gardens. Sebab tu Allah kata nanti duduk bersantai dekat mana? Bukan dekat dalam rumah. Tapi Allah kata duduk bersantai dekat mana? Dekat bawah pokok, bawah teduhan pokok. Dan bila sebut fizilan, dia bukan diteduh dengan satu batang pokok. Kata mufassir, fizilan dekat sini bermaksud mereka diteduh dengan satu helai daun sahaja. Boleh imagine tak besar mana pokok tu? Kalau diteduh dengan satu pokok yang besar, itu biasa. Tapi diteduh dengan sehelai daun, itu luar biasa. Maksudnya besar sungguhlah daun itu sampai dapat meneduh penghuni syurga tu dengan pasangan-pasangan dia. Kalau satu daun teduh seorang, itu biasa. Tapi satu daun teduh seorang dan pasangan-pasangan dia, itu luar biasa. Betul? Yang kita boleh buat cuma fantasi tu puaskan, tapi yang sebenar kena masuk syurga dulu. Baru dapat tahu macam mana besar dia. Sekarang ni berfantasi lah. Kan? Kita dah imagine. Tetapi tu puan sekalian, kita kena faham macam ni. Syurga adalah beyond our imagination. Kita boleh cipta makna indah berdasarkan ayat Quran kita baca. Kita boleh cipta sendiri apa fantasi. Tapi in heaven, realitinya adalah lebih daripada apa yang kita imajinasi. Lebih daripada apa yang kita fantasikan. Lebih daripada itu. Okay? So fizilah kat sini bermaksud dia diteduh dengan sehelai daun yang besar. Redupnya, dinginnya diteduh dengan sehelai daun yang sangat besar. Dan tuan-tuan sekalian, nak kata lagi best lagi, Allah kata alal araik. Mereka tengah duduk atas apa? Mereka tengah duduk atas araik. Araik ni ada dua terjemahan. Kalau bahasa moden, araik ni maksudnya adalah sofa. Sofa? Macam ada sofa kat rumah kan? So atas sofa tuan-tuan sekalian, alal araik. Kalau kita baca kat sini katanya pelamin. Tapi secara bahasa araik ni bermaksud sofa. Sebab tu dia kata tempat duduk kan? Ada setengah terjemahan mengatakan tempat duduk. Ada setengah terjemahan kata pelamin. Tapi araik bermaksud sofa lah, lebih kurang bahasa moden pada hari. Dan sofa tu pula katanya bukan sekadar duduk tu dalam keadaan tengah duduk cokoh, kata Kelantan lah. Bukan duduk cokoh gitu. Tapi muttaqiun. Tengah apa ni? Bersandar. Okay. Sebelum saya nak connecting the puzzle, kita completing the puzzle, kita sambung puzzle-puzzle yang disebutkan banyak dekat dalam ayat 56 ni. Teruskan perasan tak kenapa Allah sebut penghuni syurga ni tengah bersandar kat dalam syurga? Kenapa Allah tersebut penghuni syurga ni tengah makan buah-buahan sambil berbaring? Baring kan lagi best. Kan? Betul tak? Baring kan lagi best. Tapi kenapa mesti Allah sebut muttaka'a? Muttaqi'un tu memang maksudnya bersandar. Kenapa mesti Allah sebut penghuni syurga ni bersandar? Kenapa tidak berbaring tengah tidur? Kenapa mesti bersandar? Kalau tuan-puan sekalian faham benda ni tuan-puan sekalian, saya percaya tuan-puan sekalian balik rumah nampak sofa lepas ni, dah tak sama dah cara pandang sofa dengan lepas tuan-puan sekalian tadabbur ayat. Okay? Tak tahu tak kenapa? Sebab tuan-puan sekalian, saya ambil contoh dan analogi seorang suri rumah yang bekerja membersihkan rumah. Yang dia tengah membersihkan rumah. Tuan-puan sekalian tahu tak? Bila time suri rumah ni, bila dia bangun pagi, lepas solat semua sebagainya, dia kena buat apa? Dia kena siapkan sarapan pagi untuk ahli keluarga dia, betul? Kan? Dia kena masak. Lepas mandi subuh tuan-puan sekalian, baca Quran, dia kena masak dah untuk anak-anak, suami dan sebagainya. Lepas dah settle tuan-puan sekalian, kalau kata anak masih bersekolah, lepas habis masak sarapan, kena buat apa pula? Kena hantar anak pergi sekolah. Kan? Hantar anak pergi sekolah. Lepas hantar anak pergi sekolah, balik daripada hantar anak pergi sekolah, tuan-puan sekalian balik rumah, duduk rehat dah tuan-puan sekalian. Tak boleh lagi. Buat apa pula? Kalau tadi, kalau kata sebelum hantar anak pergi sekolah, kena ada start mesin, balik rumah tu kena sidai baju. Betul tak? Lepas sidai baju tuan-puan sekalian dah boleh rehat ke? Tak boleh. Kena buat apa pula tuan-puan sekalian? Lipat baju. Lepas lipat baju dah boleh rehat belum? Belum lagi tuan-puan sekalian, kena masak makanan tengah hari.
Lepas habis masuk tengah hari tuan-puan sekalian, dah boleh rehat belum? Belum lagi, kena pergi ambil anak pula kat sekolah. Lepas ambil anak kat sekolah, tuan-puan sekalian boleh rehat belum? Tak boleh, kena solat zuhur dulu. Kan? Tak? So dia non stop sampai nanti tuan-puan sekalian katakan 2:30 petang. Biasanya inilah waktu suri rumah dapat duduk berehat. Selepas kekalutan, selepas kesibukan di siang hari, betul tak betul tuan-puan sekalian? Bila dah habis semua kerja, dia cari sofa tuan-puan sekalian, apa yang dia buat? Cari sofa, dia akan buat apa? Nampak tak? Tak tak? Dia tak terus baring tuan-puan sekalian. First sekali nak memberikan tanda our job, my job is done, adalah just duduk sanda. Selesai. Macam puan tengah buat sekarang ni kan? Tak? Sebab itu tanda, settle dah kerja aku hari ni. So kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan penghuni syurga ni tengah bersandar kat dalam syurga? Sebab apa? Sebab dia job, semua kerja mereka, penat lelah mereka dekat dunia dulu, once mereka masuk syurga, duduk atas sofa tu, itu adalah tanda your job is done. Kerja kamu dah selesai. Kat dunia dulu, kamu apa? Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Asal ada masa lapang je ibadah. Asal ada masa lapang je ibadah. Itu yang kamu buat dulu kat dunia. Macam tak ada waktu rehat, masa lapang ibadah, masa lapang ibadah. So your job considered done. Kerja kamu dikira selesai lah bila mana kamu masuk syurga, nampak sofa syurga, duduk sandar. Done. Settle. Ya, mind relaxing. Betul? Boleh faham tak tuan sekalian? So, macam mana? Tak ada beban, tak ada nak fikir nak kalau nak masak apa buka puasa, betul? Kan? So dunia ni sekejap je. Bahkan tuan-puan sekalian, kan kita dengar sendiri pengakuan orang-orang dekat akhirat, dia kata apa benda? Kami hidup kat dunia ni, dunia dulu, illa asyiyatan aw duhaha. Hiduplah 60 ke, 70 tahun ke, 100 tahun ke, once masuk ke alam akhirat dia kata, kami hidup illa asyiyatan, cuma satu petang sahaja, aw duhaha, ataupun satu pagi saja hidup kat dunia dulu. Nak kata kejap je. Kita kat dunia lah kata, Allah bila nak habis kerja dah. Rupa-rupanya penat lelah yang kita lalu dulu, once dapat syurga, kita just kata lah, satu petang je aku nikmat, aku buat benda ni dulu. Satu pagi je. Tempohnya cuma satu pagi je aku menghadapi dunia dulu. Tak lama pun. Ini pengakuan orang-orang yang dah masuk ke alam sana tuan-puan sekalian. Dia rasa hidup kat dunia tak lama. Sangat tak lama. Sangat sekejap tuan-puan sekalian. Okay? So tuan-puan sekalian dah dapat dah kena bersandar. Sebab itulah Nabi Muhammad, bila mana dia naik ke langit, kan tuan-puan sekalian, bila Mi'raj kan dia jumpa Nabi Ibrahim. Kan apakah respon Nabi Muhammad bila jumpa Nabi Ibrahim AS tuan-puan sekalian? Dia kata, aku nampak Nabi Ibrahim tengah bersandar. Bersandar. Kenapa Nabi Ibrahim bersandar? Sebab apa? Kerja dia dah settle. Dah selesai. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Sepanjang hidup Nabi Ibrahim aku bagi ibtila, bagi ujian banyak kat Nabi Ibrahim. Tapi apa Nabi Ibrahim buat? Mengeluh ke? Tak. Fa'atammahun. Dia sempurnakan semua ujian tu dengan cemerlang. Lepas tu bila dah mati, bila dah wafat tuan-puan sekalian, masuk syurga, job dah settle. Tak ada kerja dah. Tak ada beban. Sebab tu Nabi Muhammad nampak Nabi Ibrahim tengah apa? Tengah bersandar. Sebab dah habis dah kerja. Dah habis kerja tuan-puan sekalian. So lepas ni tuan-puan sekalian, lepas ni nampak sofa tu, ingat syurga. Kat rumah tu. Nampak sofa kat rumah tu, ingat syurga. Kalau sofa kat dunia ni pun memberikan aku kerehatan yang sangat berganda, sangat seronok. Agak-agak rehat dalam syurga atas sofa nanti macam mana yang rasa dia. Lepas ni tuan-puan sekalian, lepas ni pergi kedai sofa tuan-puan sekalian menangis depan kedai sofa. Bukan sebab apa harga, bukan sebab harga mahal. Sebab dia fikir macam mana agak-agaknya syurga punya sofa nanti. Macam mana hilang lelah duduk atas sofa dalam syurga nanti. Okey. Agama Hindu pun ada some idea. Ya.
Tapi dia still pegang idea bersandar tu kan. See? Kan? Oh, I see. I see. Alhamdulillah. So in Islam is more beautiful, right? Alhamdulillah. Terima kasih Tuan. Saya tersentuh bila Puan sebut agama. Puan reverted kan? Alhamdulillah. So seronok dengar kan? Katanya Tuan sekalian, it shows that Islam sangat-sangat menyeluruh dia punya perspektif bab keindahan syurga, keindahan yang kita akan dapat afterlife. Masya Allah. Luar biasa. Sangat hebat. Okay, baik. So tuan-puan sekalian, okay, kembali pada ayat ni. Kembali ayat ni. So tuan-puan sekalian, lepas kita dapat tahu, oh bersandar kita nanti semua. Okay, sekarang kita nak kembali pada perkataan ni. So Allah kata fizilal ala ara'i. Okay, bayangkan tadi saya kata, syurga ni kan dekat gardens. Kan? Dekat taman rekreasi. Biasanya set up taman rekreasi tuan-puan sekalian, agak-agak ada sofa ke dekat tengah-tengah taman rekreasi? Tak ada. Biasa dekat taman rekreasi tuan-puan sekalian ada track jogging. Tak? Ada apa? Ada lagi kursi batu tu tak tuan-puan sekalian? Kursi batu. Kan? Lepas tu apa? Ada sungai-sungai, ada tasik buatan tuan-puan sekalian. Tapi just imagine, Allah sebut dalam ayat 5-6, kamu sedang berada dekat sebuah taman dan dekat taman tu sendiri, kamu duduk dekat bawah pokok yang sangat rendah dan dekat bawah pokok tu bukan ada kursi batu. Kata Allah ada araik, iaitu sofa. Bahkan ada ulama tafsir menterjemahkan seolah-olah ada pelamin dekat situ. Biasa pelamin tuan-puan sekalian orang kahwin letak dekat mana? Dekat dalam rumah tuan-puan sekalian. Bahkan orang yang pasang pelamin tuan-puan sekalian nak pasang kat mana? Bila sebut luar dia kata okey boleh extra charge. Sebab apa? Kalau hujan tuan-puan sekalian rosak barang dia. Extra charge. So sebab tu kalau dalam rumah tak ada extra charge. Ikut harga yang telah di-quote pada quotation. Tapi bila sebut luar rumah nak buat dekat outdoor habis. Memang dia dah prepare siap tuan-puan sekalian sebab dia punya kerja lagi renyah. Sebab kalau angin bertiup ke, terbangkan dia punya bunga-bunga ke, terbangkan dia punya sprout ke, rugi kat dia. So ada extra charge. Ya tuan-puan sekalian, bayangkan pelamin itu di set up luar dan Allah tak charge apa-apa kat kita. Duduklah bersanding dekat pelamin tu dengan pasangan-pasangan tuan-puan sekalian, just enjoy every moment in heaven. Tak perlu nak fikir lepas ni orang nak minta dah bayaran ni. Tuan-puan sekalian, pelamin dia ada tamat tempoh, sewa je pun. Betul tak? Lepas habis guna tuan-puan sekalian, pulang balik kepada pihak yang kita sewa tu, bayar dekat dia pula. Dalam syurga nanti, sofa pelamin tu, duduklah puas-puas. Tak perlu fikir nak kena bayar apa lepas ni. Best tak best? Bawah pokok tuan-puan sekalian, bukan dalam rumah ni, outdoor tuan-puan sekalian. Nikmatilah buah-buahan yang tuan-puan sekalian duk makan tadi. Dan saya jumpa satu lagi kupasan lagi best. Tuan-puan sekalian, buah-buahan, bila kita makan, kan buah-buahan ni kan dia punya sifatnya juicy, betul tak? Creamy. Kalau buah durian creamy, kan? Kalau basically kalau buah ni dia sifatnya juicy. Juicy kan? Juicy. Dan dia juicy tuan-puan sekalian. Kalau juicy yang warna putih seperti apple, so far tak akan memberi kesan kepada pelamin, betul tak? Kan? Kalau dia punya jernih, juicy tu jernih. Tapi kalau ada buah naga yang purple tuan-puan sekalian. Tuan-puan sekalian kena ingat tahu setup ni. Sebab tu saya kata kita kena connecting the puzzle. Tuan-puan sekalian tengah makan buah-buahan dekat bawah teduhan, atas sofa, dekat garden. So maksudnya tengah makan buah tu dah atas apa? Atas pelamin, atas sofa. So just imagine tuan-puan sekalian katakan makan buah naga sebagai contoh. Tuan-puan sekalian, mak-mak kita dulu tuan-puan sekalian makan buah atas sofa yang baru dia beli mahal-mahal tuan-puan sekalian. Dia bagi tak kita makan buah-buah yang berwarna kat atas sofa? Memang kena perambat tuan-puan sekalian. Sure. Ya, sana. Tambah-tambah beli sofa yang cerah tuan-puan sekalian. Memang tak bagi duduk kat situ. Betul tak? Tapi bayangkan nanti tuan-puan sekalian duduk, kita semua duduk dengan pasangan-pasangan kita pada waktu itu, makanlah apa buah pun. Makanlah apa makanan pun atas sofa tu. Tak ada orang kata, syuh, jauh. Tak ada. Jangan makan kat sini. Tak ada. Kita nak makan atas sofa tuan-puan sekalian, kena pergi halau pergi ke meja makan dapur. Betul? Kan? Kalau kita makan open house tuan-puan sekalian, kita punya sofa tuan-puan sekalian, kita cuba elakkan orang makan dekat situ. Betul tak? Sofa yang mahal-mahal tu lah. Chesterfield ke apa ke tuan-puan sekalian tak? Kita tak bagi orang makan kat situ tuan-puan sekalian. Kalau jatuh sambal lontong tuan-puan sekalian kat situ, menangis tuan-puan sekalian 3 hari 3 malam. Duk fikir. Kan? Jatuh sambal lontong kan? Sambal kan lontong. Kat lontong ada sambal. Sambal
jatuh dekat Chesterfield, kita menangis tuan-puan sekalian. Dekat orang tu minta maaf, kita senyum je lah, tapi senyum dalam duka lah tuan-puan sekalian. Masa tu. Kan? Nampak tak? Jadi tuan-puan sekalian bayangkan nanti duduk dekat atas sofa dekat taman tuan-puan sekalian, makanlah apa yang tuan-puan sekalian nak makan. Tak ada orang nak halau tuan-puan sekalian daripada pelamin. Pelamin pun hari ni orang buat guna ambil gambar tuan-puan sekalian, betul tak? Orang kahwin. Orang nak ambil gambar je. Tak ada orang pergi makan dekat pelamin tu. Cari nahas tuan-puan sekalian. Makan kat pelamin tu. Kan? Tak ada orang makan siakap ataupun pengantin nak makan beradab. Tak ada makan pun dekat atas pelamin. Makan kat tempat lain. Betul tak? Jadi tuan-puan sekalian, bayangkan segala benda yang kita disekat buat kat dunia, dekat dalam syurga, kau buatlah apa kau nak buat. Kat dunia penuh dengan sekatan. Orang perambak sana, orang perambak sini, tak boleh buat tu, tak boleh buat ni. Nanti dalam syurga atas katil pun nak makan nasi lemak, makanlah tuan-puan sekalian nasi lemak atas katil. Tumpah sambal tak apa. Tumpahlah sambal apa pun atas katil, tak ada masalah. Makan sepuas-puasnya, nikmatilah sepuas-puasnya. Dan setiap tindakan kita dalam syurga, kepuasannya adalah seperti gigitan buah. Gigitan pertama buah-buahan yang kita suka. Itulah rasa nikmatnya. Muttaqi'un, dan bersandar tadilah saya dah kongsikan tadi. Okey, baik, sambung ayat yang terakhir, bukan terakhir. Ayat second last tentang syurga, Allah pun sebut ayat 57, lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Terjemahan, mereka beroleh dalam syurga itu pelbagai jenis buah-buahan, again, buah-buahan digunakan, dan mereka beroleh apa sahaja yang mereka kehendaki. Okay. First kali Allah sebut makanan adalah buah-buahan, tapi Allah balancekan selepas itu, walahum ma yad'un, dan apa yang mereka kehendaki. Sebab itulah saya sebutkan tuan-puan sekalian, memang Allah sebut buah makanan syurga, tapi tidak bermakna tak ada wagyu steak, nasi goreng pattaya yang saya sebutkan tadi tu. Sebab Allah kata ma yad'un, apa yang kamu nak aku bagi. Apa yang kamu tercetus terdetik nak aku bagi. Okey, baik, tuan-puan sekalian, saya nak tanya, tuan-puan sekalian pilih yang mana? Ada dua bentuk nikmat. Saya nak tanya tuan-puan sekalian akan pilih yang mana? Yang di Zoom pun boleh jawab soalan. Ada dua bentuk nikmat dan saya nak tanya tuan-puan sekalian pilih yang mana? Tuan-puan sekalian pilih minta dulu, minta dan dapat apa sahaja ke, ataupun tak minta dapat? Tuan-puan sekalian rasa mana yang lagi best? Minta dapat dengan tak minta, tak perlu minta dah dapat. Mana lagi best? Tak perlu minta dapat lagi best. Ke minta dulu baru dapat lagi best? Mana satu lagi best? Yang tuan-puan sekalian di Zoom macam mana? Macam mana? Minta dulu baru dapat lagi best. Yang di Zoom macam mana? Minta dulu baru dapat lagi best ke, ataupun tak perlu minta dah dapat lagi best? Okay, kita nampak agak balance di sini ya. Tuan tadi kata minta dulu baru dapat lagi best. Wan ni pun macam dia macam tak minta lagi best kan, dapat tapi tak minta. So yang di Zoom macam mana ni? Tak ada yang komen ni. Minta dulu baru dapat. Okey. Tak minta pun dapat. Okey, dia kata tak minta dapat lagi best. Okey, ada Puan Fazilah Bahari kata tak minta dapat lagi best. Okey. Tuan-puan sekalian, dalam ayat ini ulama tafsir, khususnya ulama bahasa, memang membaca ayat ini dalam dua terjemahan ataupun dua kefahaman. Satu, bila disebut walahum ma yad'un, ma dekat situ difahami ma al-istifham. Iaitu apa-apa saja yang kita minta, kita akan dapat. So maksudnya kena minta apa-apa dulu baru kita akan dapat. Ma yad'un. Apa yang kita nak, kita minta, kita dapat. Nak, minta, dapat. Nak, minta, dapat. Itu proses dia. Ma kalau ma al-istifham lah. Yang bermaksud apa. Kan, ma kan maksud dia apa kan? Ma ismuka, apa nama kamu kan? Kan? Okey. Tetapi, ada juga para ulama bahasa yang membaca ma itu adalah ma nafi. Kan? Sebab itu wama adra yang surah Al-Baqarah tu, yang ma kat situ bukan maksudnya apa, tapi ma bermaksud tidak, kan? Wa minan nas may yaqulu amanna billahi bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mereka bukan. So ma tu maksudnya bukan ataupun tidak. Mereka tidak beriman, mereka bukan orang yang beriman, kata Allah. Orang munafik lah ayat ni cerita pasal orang munafik. Mereka mengaku dia beriman kepada Allah, tapi Allah kata wa ma hum bimumin. Mereka bukan daripada kalangan orang-orang yang beriman. Kan? So ada juga ma itu maksudnya adalah tidak ataupun bukan. So ada ulama kata ma dalam ayat ini juga boleh difahami dalam bentuk bukan ataupun tidak. So tak perlu minta. Jadi sebab itulah saya tanya tuan-puan sekalian, mana lagi best? So sama ada minta dulu baru dapat ke, ataupun tak minta dapat? Sebab bagi saya tuan-puan sekalian, kalau saya diberi peluang untuk memilih minta dapat ke ataupun tak minta dapat, bagi saya tak minta dapat tu lagi best.
Dia seolah-olah macam mana tuan-tuan sekalian? Dia macam tak sempat terdetik nak benda tu dah sampai dulu. Dia macam kalau kita minta dulu kan teman-teman, kita kena terdetik dulu apa benda lah aku nak try kat dunia dulu tapi tak dapat-dapat Duk fikir. Minta dulu baru dapat. Tapi bayangkan kalau tak minta dapat, baru duk mengelamun apa benda aku nak try lagi dekat dalam syurga ni. Tak sempat nak capai kata sepakat. Tak sempat nak capai satu point. Tiba-tiba dah sampai dulu dah. Inilah dulu kat dunia kamu pun tak dapat. Kan? Dulu nak minum apa? Nak minum air apa? Air apa yang mahal sekarang? Air apa tu? Alah, apa benda tak? Nama yang banyak bulat-bulat tu. Alah, benda tak ingat apa nama tu. Bubble. Tu. Yang bubble tea tu kan. Nak beli mahal tak? Kita biasa duk beli air teh yang RM2, air soya RM2. Biasa kita beli itu je. Kan? Tiba-tiba nak beli harga yang RM20 lebih tu puan sekalian kan. Masa mahal. Tak sempat nak fikir pasal benda kita nak minum. Dah sampai dulu kepada kita. Kan syok macam tu. Kan? So bayangkan tuan-puan sekalian tadi dekat atas sofa. Connecting the puzzle. Kena sambung puzzle tadi. Atas sofa dekat garden. Tengah nak buat nak sesuatu tuan-puan sekalian. Duduk je kat situ. Kat dunia dulu tuan-puan sekalian. Nak sesuatu kenapa? Kena keluar rumah, bekerja, dapat rezeki, beli apa kita nak. Tapi dalam syurga nanti duduklah bersandar. Bukannya tuan-puan sekalian kena duduk macam ni. Duduk bersandar, duduk fikir macam ni. Apa benda lagi tak makan gitu. Tiba-tiba datang kat kita macam tu tuan-puan sekalian. Seronok. Raja pun tak dapat macam tu tuan-puan sekalian. Raja pun bila kata dia nak makan benda tu, kena pergi cari dulu. Ni on the dot dapat apa yang kita nak tuan-puan sekalian. Masa tu juga, terdetik masa tu, minta masa tu, dapat masa tu. Tuan-puan sekalian. Ikut terjemahan kedua, tak sempat berfikir. Tak sempat terdetik. Dah sampai dulu dah kepada kita tuan-puan sekalian. Segala nikmat. Wagyu steak terhidang depan mata tuan-puan sekalian. Tak perlu minta, dah sampai dah. Kan? Tak perlu panggil sokbay tuan-puan sekalian nak tabur garam tuan-puan sekalian. Ada dah diberikan kepada kita semua pada waktu itu. Tak sempat nak ingat, tak sempat dah terdetik, dah sampai dah tuan-puan sekalian. Itulah seronok So kedua-dua terjemahan boleh diguna pakai. Dan hatta kedua-dua terjemahan ni pun kedua-duanya best. Minta dapat pun best, tak minta dapat pun best, betul tak? So ada dua cara baca tuan-puan sekalian berdasarkan para ulama bahasa lah. Melihat ayat yang ke-57 ini tuan-puan sekalian. Okey. So tak minta dapat dengan minta dapat. So tak perlu nak pergi keluar bekerja tuan-puan sekalian. Tak perlu buat apa, just terdetik je, minta je dapat pada waktu itu. Seronok kan? Okey. Dan yang terakhir tuan-puan sekalian tentang syurga Allah sebut dalam ayat ini, salamun qawlan mir rabbir rahim. Mereka juga beroleh ucapan salam sejahtera dari Tuhan yang Maha Mengasihani. So tuan-puan sekalian, dekat dunia dulu orang yang solat, bila mana dia nak tamatkan solat dia bagi apa? Bagi salam kan? So bagi salam pada siapa? Bagi salam pada Allah, betul? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. So orang yang kat dunia dulu tuan-puan sekalian, dia bersabar solat, dia bagi salam pada Allah. Bagi salam pada Allah. Tapi dalam syurga, tuan-puan sekalian nanti Allah nak bagi tahu kat kita semua, kamu kat dunia dulu bersabar kan solat bagi salam pada aku kan? Now's the time. Inilah masanya aku pula bagi salam dekat kamu. Aku pula bagi salam sejahtera kepada kamu. Bahkan tuan-puan sekalian, kalau kita baca surah Az-Zumar, Allah sebutkan tuan-puan sekalian kepada kita semua yang orang bertakwa ni, bila nak masuk dalam pintu syurga, orang bertakwa ni kata Allah, bukan mereka kena bagi salam. Assalamualaikum, nak masuk dulu macam open house kan? Kan? Assalamualaikum, boleh raya kan? Boleh datang masuk. Nanti penghuni syurga, betapa Allah muliakan penghuni syurga ni tuan-puan sekalian, tak sempat mereka nak bagi salam kepada syurga dan penghuni syurga, seluruh khazanah syurga dan penghuni syurga bagi salam kepada mereka dulu. Tanda apa? Mengalu-alukan ketibaan mereka datang ke tempat ini. This is your place. Please come here. We welcome you. Kami sangat meraihkan kehadiran kamu di sini. Datang, masuk. Dan Allah sebut dalam ayat tu, khazanatuha qalu salamun alaikum. Allah tak kata penghuni-penghuni, tapi Allah kata khazanah syurga memberi salam. So ada para ulama tafsir mengatakan, so bila Allah sebut khazanah bukan penghuni, maksudnya apa? Bukan sekadar penghuni yang bagi salam kepada orang yang masuk syurga, tapi sungai-sungai, buah-buah
segala benda yang ada dalam syurga itu tuan-puan sekalian memberikan salam kepada setiap penghuni syurga yang masuk ke dalam. Ibaratnya macam inilah tuan-puan sekalian. Kalaulah mainan masa kita kecil-kecil dulu tuan-puan sekalian boleh bercakap, dan kita ni pula jenis seorang yang sangat ganas dan tak cermat dengan mainan kita ada. Rasa-rasa mainan tu tuan-puan sekalian, tiap hari dia nampak kita bangun tidur, dia kata macam, sentuhlah saya, mainlah saya ke, ataupun jangan main dengan saya. Kalau mainan tu boleh bercakap. Dia macam cerita Toy Story tuan-puan sekalian. Ingat lagi tak cerita tu? Kan? Kita tuan-puan sekalian tak pernah tengok cerita Toy Story? Tak pernah tengok? Allah, segan saya. Toy Story ni cerita budak-budak, animasi budak-budak tuan-puan sekalian. Dan nama pun Toy Story. Cerita pasal mainan. Toy Story. Kan? So cerita Toy Story ni adalah cerita pasal ada orang tu, ada satu episod tu, dia cerita pasal dia dapat tuan yang sangat baik, dia cermat jaga mainan, dengan satu tuan yang sangat tak cermat jaga mainan. So memang ada dialog mainan-mainan pada waktu itu kata apa? Kalau boleh kan, dia tak nak jumpa dengan tuan yang tak cermat tu tiap hari. Dia berdoa kalau boleh jangan jumpa tuan tu. Sebab tuan dia akan cabut kepala patung lain, letak kat patung yang ni, nampak tak? Dia tak cermat. Jadi bagi mereka adalah satu kesengsaraan bila mana tuan dia bangun tidur yang tak cermat tu main dengan dia. Dalam syurga nanti, kan kita nak try semua benda dalam syurga. Dan tak pernah pula khazanah syurga kata, kau pergi, jangan kacau aku, jangan petik aku. Tak ada. Penghuni syurga, khazanah syurga tuan-puan sekalian, seolah-olah, please take me, ambil saya. Dia tak ada berlaku kata, jangan petik saya nak kekal dekat sini. Tak ada. Dia suruh kita makan saya. So itulah maksudnya khazanatuha faqalu salamun alaik. Khazanah syurga itu sedang memberi salam. Tanda ambillah saya, nikmatilah saya sekarang. Itulah antara keseronokan berada dalam syurga. Dan sekarang ni kita nak berbincang tentang Allah memberi salam. Maksudnya apa tu puan sekalian? Allah nak bagi tahu nanti Allah tu dalam mulia. Biasanya bila kita ada orang yang ada darjat tinggi kan tuan sekalian, kita yang kena tunduk sembah pada dia, betul? Kita yang kena memberikan ucapan sejahtera kepada dia. Kan? Tapi sekarang ni Allah raja segala raja. Maha raja tuan sekalian memberikan ucapan salam kepada kita semua nanti dekat dalam syurga. Apa perasaannya? Tuan sekalian. Kalau kita hari ni tuan sekalian PM Perdana Menteri bagi, duk siapa kita je senyum je pun tuan sekalian, kita dah rasa berbunga-bunga hati. Sebab orang yang duk besar, yang ada jawatan besar, senyum je pun. Kadang-kadang bukan senyum kat kita pun, senyum kat orang belakang. Tapi kita duk perasan. Itu pun dah berbunga hati, woi PM senyum kat aku, woi. Nampak tak? Kalau senyum pun dah berbunga hati, orang besar, title besar senyum kat kita pun kita dah rasa seronok. Bayangkan Allah, tuan-puan sekalian, bagi salam bukan senyum je ni. Bagi salam kat kita pada waktu itu. Dan kalau tuan-puan sekalian perhatikan dalam ayat ni, Allah sebut Mir Rabbir Rahim. Tuan-puan sekalian tahu tak apa beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Sebab dalam surah Al-Fatihah, kan kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Tak? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang bermaksud apa tuan-puan sekalian? Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa beza kasih dengan sayang? Kita pening nak jawab benda ni kan? Kita kadang kita confuse nak beza macam mana Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Sebab lebih kurang sama je. Dan untuk makluman tuan-puan sekalian, Ar-Rahman mahupun Ar-Rahim, kedua-dua kalimah ini datang daripada original word yang sama. Root word yang sama. Iaitu Rahama. Itulah root word dia. Rahama. So Rahman ataupun Rahim dia adalah kata terbitan daripada Rahama itu tuan-puan sekalian. Root wordnya adalah Rahama. Rahama maksudnya sayang. So apakah beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Sebab kita dengar yang maha pengasih lagi maha penyayang. So apa beza pengasih dengan penyayang? Siapa boleh jawab? Ada orang nama Rahim kan? Ada orang nama Rahman juga. Rahman untuk semua. Okey, hampir tepat. Sebab tuan-puan sekalian, berdasarkan dalil yang ada kat dalam ayat ke-58 ni, Allah nak bagi tahu kat kita betul Rahman tu adalah untuk semua. Yang beriman ke tak beriman ke, yang berdosa ke tak berdosa ke, Allah bagi belaka. Macam oksigen kan? Dia tak ada pula Allah kata, oh kau tak beriman pada aku, oksigen stop. Tak ada. Dia macam nikmat yang Allah bagi pada manusia. Aliran darah dekat dalam badan tuan-puan sekalian, pam jantung tuan-puan sekalian tak berhenti tuan-puan sekalian. Mana ada bateri? Jantung kita ni ada bateri ke? Malaikat memang letak bateri sungguh.
Kan? Mana ada bateri pada asalnya tuan-tuan sekalian? Terus dia mengepam. Pam, pam, pam. Kan? Duk-dap, duk-dap, duk-dap kan? So tuan-tuan sekalian, itulah rahmat Allah. Allah bagi dekat semua manusia. Sama ada orang tu beriman tak beriman, Allah bagi dekat semua manusia. Tapi untuk Ar-Rahim, dia bukan untuk orang Islam je. Kena betulkan sikit. Ar-Rahim, banyak Allah sebut diberikan hanya kepada orang yang menempah namanya di syurga. Sebab walaupun orang itu Islam sekalipun, kalau dia tak dapat masuk dalam syurga, dia tidak akan mendapat rahim Allah. Sebab kata Ibnu Abbas, tuan-tuan sekalian, kata Ibn Abbas dalam mentafsirkan apakah beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kata Ibn Abbas, tuan-tuan sekalian, Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah dekat dunia. Tapi Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah khusus untuk dalam syurga sahaja. Sebab itulah the moment Allah nak bagi salam kepada penghuni syurga, Allah tak kata salamun qawlan min rabbir rahman. Tapi Allah sebut salamun qawlan min rabbir rahim. Sebab rahim adalah satu sayang ataupun bentuk sayang yang sangat istimewa, yang sangat special, yang hanya boleh dirasai oleh penghuni-penghuni syurga sahaja. Takkan dapat dirasai oleh orang yang tak masuk dalam syurga. Dia adalah sayang yang tertinggi. Betul kata Tuan Haji Basri. Dia adalah sayang yang tertinggi yang tak mampu di-compare dengan apa jua sayang. Begitu. Kalau tuan-tuan sekalian katakan, contoh macam Ar-Rahman kan, kata Hamka, kalau Hamka nak menjelaskan apakah maksud Ar-Rahman, Ar-Rahman ni ibaratnya macam ni. Kebesaran Ar-Rahman itu difahami dalam bentuk Hamka punya analogi. Analogi Hamka dia kata nak bagi faham Ar-Rahman adalah seperti ibu ayam yang menjaga anak ayam. Terus kan pernah tengok tak? Terus kalau pergi kampung kan kita tengok ada ayam yang tengah berkeliaran kat halaman rumah. Lepas tu ada anak-anak ayam yang akan ikut sama ibu ayam. Perasan tak? Kita ikut je mak ayam pergi mana. Kan? Terus perasan tak? Bila mana kita nak kacau anak ayam tu, siapa yang datang sana? Ibu ayam tu kan? Sedangkan tuan-puan sekalian, ibu ayam tu fully alert. Kalau dia pergi serang tuan tu tadi ataupun orang yang kacau tu, dia ada possibility ditangkap dan bakal disembelih jadikan lauk untuk makan tengah hari. Betul tak? Tapi itulah maksud Ar-Rahman tuan-puan sekalian. Sayangnya ibu ayam kepada anak-anak tu tanpa sebarang syarat. Faham tak? Maksudnya kalau dia terkorban sekalipun, dia tak kisah apa. Yang penting anak-anak tu dapat apa yang dinamakan love daripada ibu ayam tu tadi. Dia mati ke tak mati ke tak kisah. Dia kena ham ke, dia kena ancaman ke, dia tak kisah. Sebab sayang dia kepada anak-anak ayam tanpa sebarang syarat. Tanpa sebarang syarat. Sebab itu tuan-puan sekalian, Ar-Rahman adalah semua dapat. Tapi dia sangat besar. Tapi Rahim, dia lagi besar daripada sayang ibu ayam tu tadi. Sebab itu tuan-puan sekalian, betul tak betul? Kita hari ini, bila kita diciptakan daripada sperma bergabung dengan ovum, kita duduk dekat mana lepas tu? Rahim kan? Dan kita akan duduk dekat dalam rahim tuan-puan sekalian, banyak rahim ke satu rahim saja? Kita duduk dekat satu rahim saja kan tuan-puan sekalian? Kita takkan kata, oh saya boleh menumpang rahim orang lain. Oh rasa boring lah duduk kat rahim ini, nak pergi tumpang rahim orang lain. Tak boleh. Kita akan dapat duduk dalam satu rahim saja dan kita akan dapat alam dalam satu rahim saja. Sebab betapa istimewanya benda yang bernama rahim ni tuan-puan sekalian. Hanya satu untuk satu. Sebab itulah tuan-puan sekalian, bila Allah kata Allah bersifat Ar-Rahim, maka Allah yang satu untuk yang istimewa. Iaitulah penghuni-penghuni syurga. Dalam bahasa ni tuan-puan sekalian, untuk Rahman ni dia unlimited, semua orang boleh dapat. Tetapi untuk Ar-Rahim dia limited only. Hanya orang tertentu saja yang akan dapat Ar-Rahim daripada Allah. Sebab itu bila Allah sebut salamun qawlan min rabbir rahim, dialah satu ucapan yang teramat-amat istimewa, satu bentuk kasih sayang yang tak pernah dapat dibandingkan dengan apa jua bentuk kasih sayang. Boleh So itulah maksud salamun qawlan min rabbir rahim. Jadi kita berhenti sampai tahap tu dulu boleh? Ini kita 10 suku, kita buat 1 jam suku je kuliah kita hari ini. Boleh tak boleh teman-teman? Sebab kalau kita masuk ayat 59, dia akan tergantung. So biarlah bagi saya, kuliah hari ini kita akan rasa seronok dengan syurga dulu. Sebab once masuk 59, dia kacau dah mood tadi. Sebab ayat 59, dia masuk pasal neraka pula. So dah habis cerita pasal syurga dah habis dah. Dan untuk maklumat teman-teman, cuba tengok berapa ayat je pasal syurga dalam surah Yasin ni.
55, 56, 57, 58, 58. 4 ayat saja tuan-puan sekalian. Dan tuan-puan sekalian kalau tengok flow ni penutup Kalau tuan-puan sekalian tengok flow ayat yang 4 ayat syurga ni datang, sebelum ayat syurga datang, Allah sebut tentang kedahsyatan hari kiamat, betul? Kan? Sebelum ayat syurga ni datang, Allah sebut tentang kedahsyatan hari kiamat. Sebelum ayat syurga datang. Sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina mudarun. Kan hari kiamat tu. Hari kebangkitan. So kita dibawa dalam satu dimensi, kita nampak kedahsyatan kiamat sebelum cerita pasal syurga. Lepas tu Allah seolah-olah macam pause sekejap, berhenti sekejap bagi kita relax. Tadi tegang, situasi tegang sebab kita nampak kedahsyatan hari kiamat. So 4 ayat syurga ni macam bagi kita relax sekejap. Wah, syurga. Macam seronok dengar tak? Tapi, tuan-puan sekalian, relax ni tak lama, 4 ayat je. Sebab masuk saja ayat 59, ketegangan tu datang balik. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Yang tu kita kena hold duduk untuk kuliah 30 hari bulan. Sebab saya punya kuliah 17 hari bulan dengan 16 hari bulan dengan 30 hari bulan nanti insya-Allah. Okay? So 30 hari bulan kita kena hold untuk cerita pasal neraka ni. Okay? So nak kena tuan-puan biar kita rasa dulu kenikmatan dalam syurga tadi tuan-puan supaya tak kita macam betul-betul relax lah, supaya tak tegang. Sebab kita baru lepas keluar daripada ketegangan masuk dalam syurga, kan? Sekarang kita nak tegang balik, kita kena hold dulu sekejap dulu, kita nikmati dulu apa yang dalam syurga. So biar flow kuliah ni cantik. Sebab kalau masuk syurga neraka tu tuan-puan sekalian dia kacau mood. Tak. Dia macam menghilangkan apa yang best-best kita bincang tadi. Tadi bila kita dengar pasal syurga, tuan-puan sekalian kita rasa macam best lah. Kita rasa macam dalam syurga dah tadi, tuan-puan sekalian. Tak? Kita rasa macam kita kat dalam syurga dah tadi. Tapi tak, belum lagi. Kena berusaha dulu kat dunia, tuan-puan sekalian. Okay? Barulah kita akan dapat syurga tu nanti, insya-Allah. So, tuan-puan sekalian, kita berhenti dulu. Mudah-mudahan tuan-puan sekalian, ayat-ayat syurga yang kita bincangkan, 4 ayat daripada ayat 55 sampai ayat ke-58 ni, memberikan kita satu motivasi untuk rasa nak lagi, untuk rasa keinginan untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So ayat syurga tidak lain tidak bukan adalah untuk memotivasikan pembaca-pembaca untuk rasa nak sangat-sangat masuk dalam syurga. Sebab itulah tuan-puan sekalian, kalau masih ingat lagi, pada kuliah sebelum ni saya ada sebut berkenaan dengan bila kita baca ayat ni, kalau kita faham betul-betul, supposedly kita boleh meleleh air liur tuan-puan sekalian bila dengar ayat ni. Kan dapat makan buah-buahan, kan tadi kan? Kita dapat makan pula bersama dengan pasangan-pasangan dekat bawah teduhan, kan? Lepas tu tuan-puan sekalian atas sofa pula, tak perlu fikir kotor ke apa dan sebagainya, tuan-puan sekalian. Tak perlu orang marah pun pergi makan kat dapur, tak ada. Betul, ada. Memang Allah dah sebut tentang kiswah, kan? Ada cerita pasal istana, kan? Castle dekat dalam syurga. Kan? Tuan-puan sekalian nanti nak tahu tak kenapa orang syurga paling tinggi ni dia dapat nikmat sangat banyak? Kenapa? Salah satunya adalah kenapa istana dia tu besar gedabak, kata Allah dalam Quran. Kenapa? Sebab salah satunya adalah untuk makluman, dah berapa kali penutup dah ni. Untuk makluman semua tuan-puan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala, the moment He created us, kita semua pada hari ni, memang Allah dah awal-awal lagi takdirkan awal-awal kita masuk syurga paling tinggi. Saya dan tuan-puan sekalian, bila Allah mula-mula cipta kita, Allah memang nak kita masuk syurga paling tinggi sampai tahap apa tau? Setiap rumah-rumah kita dekat dalam syurga paling tinggi itu sudah ada. Bukan saya sebut, Allah sebut dalam Quran. Dan surah Al-Mu'minun, kalau tuan-puan sekalian baca tuan-puan sekalian, rumah-rumah kita semua sekarang ni dah ada tau dalam syurga paling tinggi ni. Dah siap dah atas nama kita masing-masing. Tapi kenapa penghuni syurga paling tinggi dia punya nikmat tu sangat besar? Kenapa? Sebab Allah kata tak semua orang yang aku ciptakan ini nanti dekat dunia nanti dia mampu untuk perform sampai melayakkan dia masuk kat syurga paling tinggi. So apa kesan dia? Rumah yang pada asalnya tu patutnya nama dia untuk dia, sebab dia tak qualify untuk masuk ke tempat tersebut, maka Allah kata ulaika, semua benda-benda tu tadi humul warithun, diwariskan. So bayangkan kenapa penghuni syurga paling tinggi tu dapat best sangat nikmat dia, sebab dia dapat untuk diri dia sendiri yang memang telah disediakan oleh Allah, plus yang orang tak dapat masuk ke syurga ni, yang dia punya istana nikmat-nikmat yang telah sediakan itu diwariskan kepada orang yang layak. Ulaika humul warithun allazina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun.
Syurga Firdaus kata Allah. So segala kenikmatan yang berganda dekat syurga paling tinggi itu berpunca daripada warisan-warisan orang-orang yang tak layak masuk syurga paling tinggi. Sebab tu besar nikmat dia, sebab tu dia punya nikmat tu banyak, tuan sekalian. Kalau baca surah Ar-Rahman pula, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan pasal ID, interior design dekat dalam syurga. Nanti tuan sekalian dalam baca surah Ar-Rahman, tuan sekalian nampak ada warna-warna yang disebutkan dalam syurga. Ada warna hijau. Baca surah Ar-Rahman. Dia macam seolah-olah macam garden, tuan sekalian. Bila kat garden, memang tak dapat nafilah, warna hijau lah warna yang masuk tema. Betul tak betul? Kita berada dekat taman rekreasi, ada banyak pokok-pokok. So kita pula pakai baju warna hijau. Dia masuk tema. So Allah sebut ada perkataan warna hijau dalam surah Ar-Rahman. Dan itu adalah gambaran syurga yang paling tinggi. Memang Allah bagi interior design yang masuk dengan tema dekat dalam syurga. Best. Okay. Sebenarnya tuan-tuan sekalian so mudah-mudahan tuan-tuan sekalian kita berjumpa nanti bukan sekadar dekat sini, tapi kita harapkan pertemuan yang paling indah di syurga Allah paling tinggi. Sama-sama kita pakai duk dengar salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salamun qaulan min rabbir rahim. Baik tuan-tuan sekalian, terima kasih semua. Saya tuan-tuan sekalian mungkin lepas ni ada yang pakai nak pergi open house lepas ni kan. Sebab ini kan cuti, ramai yang pakai juga buat open house ni tuan-tuan sekalian. So kalau berpuasa tahanlah diri anda tuan-tuan sekalian. Sebab bila sampai open house tuan-tuan sekalian dia punya dugaan kuat tuan-tuan sekalian. Dugaan sangat kuat. Okay. So tuan-tuan sekalian, terima kasih semua. Sekali lagi tuan-tuan sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Aidun Sa'id kepada semua. Hari raya membahagiakan kita semua insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua diterima amal kita semua dalam setiap keadaan dan setiap bulan. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh kuliah tadabbur kita pada hari ini dengan membaca tasbih kafarah wa suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ramai kita dekat online tuan-tuan sekalian. So terima kasih yang berada di online dan juga berada di masjid pada saat ini. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Silakan tuan. Sorry sih.